Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan pentaksiran KSSM Biologi tingkatan 5 tahun 2021. Okey, dia ada dua bahagian dalam video kali ini. Okey, bahagian yang pertama cikgu akan cuba terangkan berkaitan dengan kertas 1 dan kertas 2. Manakala bahagian kedua cikgu akan fokus kepada kertas 3. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut dengan kertas 1 dan kertas 2, okey, di sini ada sedikit penerangan berkaitan dengan objektif pentaksiran yang mana kita ada 7 objektif pentaksiran. Ini hanyalah untuk kamu punya pengetahuan sajalah. Okey. Jadi kemudian kita juga ada untuk elemen dan konstruk yang ditaksir, kita ada 9 elemen, iaitu kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif, sikap saintifik dan nilai murni, mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Dan kesembilan elemen ni dia akan dinilai di dalam kertas 1, 2 dan 3. Okey, untuk format pentaksiran pula ada 3 instrumen yang kamu dah pun biasa, cikgu dah pernah bagi tahu sebelum ni dalam kelas. Kita ada kertas 1 kod 4551/1 untuk ujian objektif. Okey. Kertas 2 pula kod 4551/2 ujian subjektif dan kertas 3/3 instrumen bersepadu amali sains yang mana baru saja akan dijalankan untuk tahun ini, untuk calon XPM 2021 insya-Allah. Okey. Jadi kita nak tengok format pentaksiran. Cikgu dah pernah terangkan dalam kelas kalau kamu ingatlah. Tapi tak apa, kita tengok lagi sekali untuk kertas 1. Kertas 1 adalah ujian bertulis. Okey, yang mana item objektif aneka pilihan mengandungi 40 soalan, 40 markah dan jawapan ditanda pada borang OMR yang kamu kena hitamkan tu. Tempoh ujian adalah 1 jam 15 minit. Okey, untuk konstruk kertas 1, kamu akan diuji konstruk mengingat 15 markah, memahami 15 markah, mengaplikasi 8 markah dan juga menganalisis 2 markah. Okey, aras kesukaran 20 markah rendah, sederhana 12 markah, tinggi 8 markah yang mana nisbahnya adalah rendah 5, sederhana 3 dan tinggi 2. Dan kalkulator saintifik boleh digunakan. Cikgu nak fokus terus dulu kepada kertas 1. Okey, yang mana kertas 1 aneka pilihan sama ada A, B, C sahaja ataupun A, B, C, D. Okey, aneka gabungan. Okey, nak tunjuk lagi kertas 1. Okey, sekejap ya. Okey, berikut merupakan 4 konstruk yang ditaksir dalam kertas 1, mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. Okey, contoh item bagi soalan mengingat. Okey, kita tengok sama-sama soalan. Okey, penyataan berikut adalah simptom yang dialami oleh seorang pesakit. Okey, dia ada bagi contoh-contoh simptom. Soalannya, apakah masalah kesihatan yang dialami oleh pesakit tersebut? Jadi, untuk menjawab soalan ni, kamu kena mengingat kembali apa topik yang berkaitan yang telah pun kamu pelajari. Jadi kalau kamu tak ingat, kamu tak boleh jawab soalan ni lah. Okey, jadi ini untuk konstruk mengingat. Okey, kemudian kita tengok contoh item yang kedua berkaitan dengan memahami. Okey, contoh soalan. Kolagen diperlukan untuk membentuk sejenis tisu dalam manusia. Apakah alasan terbaik untuk mengambil kolagen? Jadi ini adalah konstruk memahami. Adakah kamu ni faham berkaitan dengan kolagen? Okey. Jadi kalau kamu faham, kamu boleh jawab soalan ni dengan tepat. Untuk konstruk yang seterusnya adalah mengaplikasi. Okey, kita tengok contoh soalan. Rajah menunjukkan cap jari DNA daripada satu pasangan suami isteri. Suami macam ni, isteri macam ni. Yang ini topik tingkatan 5 kita belum belajar. Okey, antara berikut yang manakah kemungkinan cap jari DNA anak pasangan tersebut? Ini ada soalan mengaplikasi. Kamu tahu? Kamu faham?
Jadi kalau kamu faham, kamu boleh buat, iaitu kamu boleh mengaplikasi pengetahuan kamu berkaitan dengan cap jari DNA. Ataupun soalan yang selalu tanya yang biasa kamu pernah jawab, soalan yang berkaitan dengan kromosom. Kamu kena aplikasi contoh kalau kromosom tu salah, dia berlaku salah pemadanan dia. Okey, apa yang boleh berlaku? Penyakit apa yang boleh berlaku? Kamu kena aplikasilah. Kamu kena lukis dia punya kromosom tu macam mana. Itu aplikasilah. Lukis, pilih berkaitan dengan, contoh yang ni, pilih berkaitan dengan DNA anak tersebut. Okey. Soalan aplikasi. Cikgu akan terangkan lebih lanjut nanti dalam kelas. Cuma yang ni cikgu nak tunjuk contoh saja. Okey, contoh analisis. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia ada mencadangkan menu pinggan sihat Malaysia yang mengandungi kalori yang tinggi bagi seseorang individu yang mengidap penyakit tertentu. Okey, jadual 1 menunjukkan satu contoh menu tersebut. Okey, antara individu berikut yang manakah paling sesuai mengamalkan diet seperti dalam jadual 1? Jadi, untuk soalan yang ini, dia suruh kamu analisis jadual yang telah diberi. Dia suruh kamu analisis, kamu perhatikan jadual yang diberi dan kamu tentukan yang mana paling sesuai. Siapa yang paling sesuai untuk mengamalkan diet seperti dalam jadual 1. Jadi ini adalah contoh soalan menganalisis. Untuk soalan menganalisis ni banyak kita boleh tengok. Biasanya dia akan bagi graf ke, dia akan bagi jadual macam ni, menu. Okey, dia suruh kamu terangkan berkaitan dengan jadual yang diberi ataupun graf yang diberi. Okey, itu untuk kertas 1. Okey, untuk kertas 2 juga adalah jenis ujian bertulis. Item subjektif merangkumi 3 bahagian. Bahagian A, item berstruktur. Bahagian B, item respon terhad. Bahagian C, item respon terbuka. Yang mana untuk bahagian A adalah 60 markah. Dan kamu ada 8 soalan untuk kamu jawab kesemuanya. Okey. Untuk bahagian B, kamu ada 20 markah. Yang mana 2 soalan akan diberi. Kamu hanya boleh pilih 1 soalan sahaja. Okey, bahagian C, ada 1 soalan diberi dan kamu wajib menjawab kesemua soalan yang diberi. 1 soalan tu wajib jawablah dan bernilai 20 markah. Keseluruhan kertas 2 bernilai 100 markah. Untuk bahagian A, jawapan perlu tulis pada ruang yang disediakan pada kertas soalan. Untuk bahagian B dengan C, kamu perlu tulis pada helaian tambahan. Okey, untuk bahagian B dengan C ni, dia lebih banyak kepada kebat, soalan kebat. Okey, bahagian C pula banyak soalan lebih kepada reka cipta ataupun penyelesaian masalah ataupun eksperimen. Ataupun kalau kita tengok daripada bentuk soalan tu, bahagian B dengan bahagian C ni adalah esei. Okey, esei bahagian B tu mungkin nanti kita tengok. Okey, dan masa tempoh ujian adalah 2 jam 30 minit. Okey, untuk kertas 2, dia ada konstruk ingat, mengingati 15 markah, memahami 15 markah, mengaplikasi 35 markah. Ada lebih tu cikgu cakap tadi, dia lebih kepada reka cipta. Okey, reka cipta 15 markah dan juga lebih kepada kebat. Menganalisis 20 markah. Okey, masih sama aras kesukaran 5, nisbah 3, nisbah 2, 50 rendah, sederhana 30, tinggi 20. Okey, jom kita tengok contoh item untuk bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, untuk bahagian A, kita tengok ada tak bahagian A. Okey, sekejap. Okey, bahagian A. Okey, untuk bahagian A, kita ada 8 soalan. Okey, jadi kamu boleh tengok di sini contoh saja diberi. Okey, soalan 6. Okey, dia suruh kamu labelkan, namakan. Okey, kemudian kamu kena nyatakan. Okey, apa lagi dia punya kehendak dia? Terangkan jawapan anda. Okey, lepas tu nyatakan. Dia banyak soalan contoh macam ni lah. Okey, jadi untuk pembahagian markah pula, boleh jadi untuk soalan 1 hingga 2, 6 markah. Soalan 3 hingga 4, 7 markah. Soalan 5 hingga 6, 8 markah. Dan soalan 7 hingga 8, 9 markah. Itu untuk bahagian A. Okey, untuk bahagian B, item respon terbuka. Okey, untuk bahagian B yang bernilai 20 markah,
Kamu ada 2 soalan yang diberi, kamu kena pilih salah satulah. Jadi untuk jawab soalan bahagian bahagian B, sebaiknya kamu pilih yang mana kamu rasa kamu analisis, bukan kenal pasti dulu. Soalan 9 dengan 10 tu, kamu tengok yang mana yang kamu rasa kamu lebih faham, kamu jawab soalan yang tu lah. Jangan buang masa untuk jawab 2 soalan. Jawab satu soalan dulu yang kamu rasa confident. Okay? Sebab kita nak pastikan masa tu kamu digunakan dengan sebaiknya untuk menjawab soalan. Jadi untuk soalan bahagian B ni adalah item respon terhad. Okey, item respon terhad maksudnya respon kamu berdasarkan terhad dengan kamu punya apa yang kamu telah belajar dalam sesuatu topik. Contoh kamu boleh tengok soalan 9 berkaitan dengan mitosis ataupun kita sel, bukan mitosis, kita sel. Okey, kamu kena terangkan proses yang berlaku pada Y. Okey, kemudian kita tengok huraikan teknik tersebut, terangkan kelebihan teknik tersebut, masih lagi berkaitan dengan apa yang kamu belajar berkaitan dengan kita sel. Yang ini berkaitan dengan seorang peladang mahu menghasilkan pokok pisang dalam jumlah yang banyak dalam masa yang singkat untuk tujuan komersial. Okey. Huraikan teknik tersebut. Yang ini berdasarkan apa yang kita belajar berkaitan dengan pengklonan lah. Terangkan kelebihan teknik tersebut. Yang ini jawapan dia memang ada dalam buku. Kalau kamu faham, kamu boleh jawab soalan ni. Okey, soalan D berkaitan dengan pembahagian sel, mitosis. Okey, terangkan perbezaan antara sel P dengan pembahagian sel Q. Yang ni kamu boleh buat jadual soalan perbezaan, bandingkan antara kedua-duanya. Jadi untuk soalan D ni saja dah bernilai 10 markah. Okey, ini adalah contoh item respon terhad. Untuk bahagian C pula adalah item respon terbuka bernilai 20 markah. Satu soalan bernilai 20 markah. Kamu boleh tengok contoh soalan dia, ini lebih kepada eksperimen ataupun reka cipta ataupun penyelesaian masalah. Okey, Rajah 11 menunjukkan tumbuhan kekacang yang ditanam di antara anak-anak pokok getah untuk membantu pertumbuhan pokok-pokok getah itu. Kita tengok contoh dia. Bincangkan, okey, bagaimana tumbuhan kekacang membantu pertumbuhan anak-anak pokok getah itu. Okey, jadi di sini kamu kena aplikasikan berkaitan dengan kamu punya pemahaman berkaitan dengan topik tersebut, kamu kena bincangkan. Macam mana tumbuhan kekacang membantu pertumbuhan anak-anak pokok getah itu. Okey. Kemudian nampak soalan yang kedua pula, dia suruh kamu cadangkan satu kaedah bagaimana peladang itu dapat mengawal populasi tikus tanpa menggunakan racun perosak. Terangkan bagaimana kaedah itu berfungsi. Ini berkaitan dengan kawalan biologi. Jadi kamu boleh nyatakan berdasarkan pemahaman kamu, bagaimana kawalan biologi itu boleh berfungsi. Bagaimana kawalan biologi itu berfungsi. Dia lebih, kalau kamu tengok di sini kamu nampak lah contoh dia punya item respon terbuka. Okey. Yang memerlukan kamu ni menghuraikan jawapan kamu dengan panjang. Okey, B. B ni kalau kita tengok, okey, di kebanyakan negara membangun, aktiviti pertanian telah berubah kepada aktiviti perindustrian bagi membantu pertumbuhan ekonomi negara. Perubahan aktiviti ini menyumbang kepada peningkatan pembebasan karbon dioksida. Okey, kita tengok. Terangkan bagaimana aktiviti perindustrian menyebabkan pemanasan global. Yang ini terangkanlah kamu punya pemahaman. Macam mana aktiviti perindustrian ni dia boleh menyebabkan pemanasan global. 3 markah. Ini konstruk memahami. Dia dah bagi tahu sini. Okey. Kemudian soalan 2, cadangkan cara-cara yang perlu diambil untuk mengimbangi kepekatan karbon dioksida. Jadi dia adalah konstruk mencipta. Okey, jadi kita tengok soalan tadi cikgu tak perasan. Okey, sini mengaplikasi, menilai. Jadi untuk soalan 20 ni kita nampak ada banyak menilai, konstruk menilai, aplikasi, memahami sikit saja dan juga mencipta. Jadi soalan 20 lebih kepada mencipta. Okey, itu saja untuk bahagian 1. Selebihnya kita akan berbincang di dalam kelas. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.